Hai Hampa. Assalamualaikum. Kenapa Hampa macam lain lah ini? Sebenarnya ni Sudah, macam ketayak. sebenarnya ini adalah personality kita baru kami. Yes. Sebab episod kali ni lain. Dia lepas sopan sikit. dia lepas kena keracunan makanan tu dia macam kena tone down. Siapa yang kena keracunan makanan sekarang ni? Dia je tahu. Yang mana yang paling pucat dekat sini, dia lah yang kena keracunan. Tahu ni. Dia kenapa dia kena ada kat sini? Kenapa? Baby terlibat. Ada dalam slot tu. Oh ada. Oh, okey. Baby wajah baru dalam Kekasih punya YouTube channel. Tahniah Terima kasih. Awak Allah pilih tau. Okay, so minggu ni kita orang akan bagi share tips parenting yang kita orang pernah berdasarkan pengalaman kita. Okay, so hopefully korang boleh belajar something. Jom. Hai guys, Pia say hi. Hai. Okay, saya Syida Melvin bersama anak sulung saya. What's your name? Tell everyone. Pia. Okay, cakap pasal anak ni kan. Syida ada 2 orang anak, okay, 2 perempuan. So, bila ada 2 orang anak perempuan ni, dia punya drama ni lebih sikit. Betul tak Pia? Pia kan, dia anak sulung, dia kakak, dia kakak. Masa dia ada adik, umur dia setahun 10 bulan. So, bila dia ada adik, dia dah, masa umur setahun lebih pun dia dah pandai bawa diri, dia dah pandai jaga adik dia. So, Pia anak sulung ni dia macam pandai independen lah. Bila dah ada adik, dia tahu nak buat apa, nak tolong ibu jaga adik. Tapi, pergi kepada anak kedua Syida, iaitu Sarah Sajeda. Hampa kalau ada anak nombor 2, hampa mesti tahu perangai anak nombor 2 ni macam mana. Dia pelik-pelik sikit. Dia bukan pelik macam mana kan adik kan? Kakak kan? Adik macam mana? Adik always do what to you? Pukul. Adik always pukul kakak. Adik tarik rambut. So Jeda dengan Pia ni depa 2 karakter yang berbeza. Pia very sopan santun, Jeda very drama. Habis tu kan dia macam mangah dia weh. Dia macam mangah dia sebiji. Dia tak boleh langsung orang lebih kat kakak dia jealous. Dia macam Jeda ni macam 2 orang lah. Walaupun seorang tapi dia 2 orang. Kalau tantrum tips bagi Syida kan macam nak handle anak perempuan ni kadang-kadang depends juga. Macam Pia senang tau. Pia senang. Dia macam faham. Sebab walaupun dia baru 3 tahun, dia macam dah orang besar. Dia macam dah best friend. Tapi Jeda lain. So kalau tantrum ni Syida selalu macam kita kena ikut dia dulu. Tapi bila dia tengah nangis, kita ikut dia dulu. Okay, kita iakan je. Tapi bila dia dah diam nanti, baru kita explain kat dia. So that dia faham kenapa dia tak boleh buat ni, kenapa dia tak boleh buat ni. So bagi Syida sebagai ibu, kita tak boleh ikut kepala kita juga. Kita kena ikut anak juga kan. Tapi pentingnya explanation untuk mereka. Hampa jangan ingat anak hampa kecil, anak hampa tak faham, hampa tak payah cakap dengan dia. Orang cakap apa? Ibu dengan anak ni bercakap penting tau. So hampa jangan ingat anak hampa ni dia tak faham, tak payahlah cakap dengan dia. Explanation tu penting. So daripada kecil lagi kita kena banyak cakap dengan depa so that depa faham kenapa tak boleh buat ni, kenapa tak boleh buat tu. Kan kakak kan? Parenting tips yang Syida boleh share. Nak cakap jadi parents pun baru 3 tahun lebih. So apa yang Syida boleh cakap is bila anak-anak kita marah ataupun dia orang menangis kan, kita kena pandai kawal emosi. Macam anak-anak kita kan, jangan terlebih manja dan jangan tak manja langsung. Kalau kita terlebih manja daripada kecil, kita ikut je mereka nak apa, takut esok besar ni mereka yalah, kita faham lah macam budak-budak zaman sekarang kan, zaman sekarang ni lain dengan kita yang dulu. So ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. So
education daripada rumah adalah sangat-sangat penting. Okey, sebab budak-budak dekat rumah mereka bergantung kepada parents sahaja. So parents kena tunjuk contoh yang baik kan. Kalau boleh daripada kecil ajak menyapu rumah. Tiba. Taklah, yang tu je. So apa yang kita boleh share ialah korang jangan sebagai ibu bapa jangan terlampau tegas dan jangan tak tegas langsung. So kita kena balance dalam semua benda. Okay, favourite part of being a mum. Okay, masa mula-mula lah, of course lah anak sulung kan, kita melahirkan, habis tu bonding dengan anak yang anak sulung dan juga dia punya orang kata masa breastfeeding tu adalah momen yang paling berharga bagi Syida sebab everything kita buat tu adalah first time. So macam Syida itu that one is the first one, and then second one is bila anak-anak nangis betul cari ibu. Itu macam so sweet, tapi kadang-kadang macam annoying juga kan. So and the third one ialah Syida rasa anak-anak memerlukan kita. So bila kita tengok balik kan, masa dia orang newborn, dia orang very macam orang kata helpless, macam depa tak ada siapa-siapa, depa hanya ada ibu dan bapa depa. So bila kita tengok benda tu tak ada apa pun, tapi bila kita jadi ibu anak sulung masa tu, kita rasa macam ya Allah, dulu hang tak ada pun, sekarang ni hang ada. Bila tengok masa kecil dengan masa besar kan, masa bila lah hampa besar. So benda-benda tu buat kita rasa macam tersentuh kan. Pia kan? Do you want to say something? Terus ibu and daddy. Okay, itu saja sedikit tips daripada Syida dan Pia. So harap korang dapat membantu korang sedikit sebanyak, dan juga Syida harap kepada siapa yang menonton ni yang belum dikurniakan zuriat, insya-Allah rezeki korang akan sampai secepat mungkin. Amin. Jom kita pergi ke orang seterusnya. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Saya Syatila Melvin. Okay, hari ni Tila nak share sikit parenting tips. Sebenarnya Tila tak pernah belajar dekat mana-mana buku ataupun baca buku. Tapi apa yang Tila boleh share adalah daripada pengalaman Tila sendiri, mak anak 3. Dan mereka kata mereka ada soalan, kita dengar mereka nak tanya soalan ni macam mana. Kita boleh jawab ke tak? Okay, personality anak-anak Tila yang first kali Syarif ni dia memang anak sulung yang ada, dia muka Tila, dia physical Sam. Kalau orang nampak, orang tengok dia first time, orang akan nampak Syarif ni macam Tila, tapi kenapa macam ada Sam? Cakap tak, dia tak ada Sam, tapi physical dia adalah bapak dia. Jari dia, kepala dia, bentuk-bentuk anggota badan dia semua adalah Sam, tapi muka dia adalah muka Tila. Dan dia punya perangai pun memang perangai Tila, tapi tak semua. Yang Tila perasan Syarif ni dia memang badut dekat dalam dekat adik-beradik dia memang badut. Dia badut yang cuba nak jadi leader. Dia badut yang cuba nak jadi leader sebab dia anak sulung kan, dia abang, bawah dia semua adik perempuan. So dia nak cuba jadi leader. Dan saya rasa benda tu Tila sebagai mak, Tila kena support sebab kita nampak dia ada leadership dalam diri dia tu. Walaupun dia sangatlah huru-hara, dah sangatlah longkang. Faham tak maksudnya longkang tu? Macam mana mak dia, macam itulah dia. Itu adalah Syarif. Kalau anak cakap pasal Sarimah, first impression orang tengok Sarimah, orang nampak reflection Syahizi Sam Samad dekat Sarimah. Jadi apa yang hampa nampak dekat Sarimah, perangai, habit, perbuatan 100% Syahizi Sam Samad. Yang ni bila Tila tengok Sarimah tu memang Tila rasa Ya Allah, memang engkau adalah Maha berkuasa yang kau bagi segala bentuk fizikal, perangai, semua benda dekat anak aku yang perempuan ni. Dia perempuan tapi dia adalah Sam. Cara berfikir, cara dia nak buat satu-satu benda, cara dia react dengan satu-satu benda, mimik muka dia, semua bapak dia. Macam kalau tidak nak describe satu-satu, dia terlalu panjang. Tapi apa yang tidak boleh cakap, semua
benda bapak dia daripada okey, Sam ada satu tape lalat kat belakang, kat sini belah kanan. Sarima ada tape lalat yang sama position macam bapak dia dekat belakang. Semua benda sama. Okey, banyaklah orang nak cakap pasal Sarima ni, banyak. So kita move kepada Salama. Salama ni dia adalah gabungan kepada Sherif dan Sarima. Muka dia tiba-tiba dia jadi muka mak mentua aku. Tiba-tiba dia macam muka orang lama. Dia macam tengok banyak kali macam muka siapa ni? Macam muka aku tak, macam muka Sam pun tak. Dengan rambut kerinting dia, rambut keli yang tak ada benda keturunan aku tak ada. Tapi tak tahulah kalau Sam, rasa Sam ada kot. Rasa Sam mami dia keli dulu. Tapi dia adalah gabungan Sherif, dia sangat kelakar and dia sangat bossy. Dia adalah bos. Daripada dia adalah bos. Walaupun di umur dia baru 1, dia bos. Semua orang kaya nak cakap dia. Tapi alhamdulillah yang Tila perasan pasal Salama ni, dia bijak. Dia seorang anak yang sangat bijak. Kalau kita ajak apa pun, dia akan dapat. Tak pandang dengan umur dia. Apa yang dibuat tu adalah benda yang tak pandang dengan umur dia. Orang nampak dia macam halui, kecil, macam tak sepatutnya hang macam ni. Tapi dia memang sebegitu. Dia macam alhamdulillah lah. Dia ni ada kelebihan dia. Walaupun dia baru umur setahun, tapi Tila found out yang dia ni dia bijak. Dia adalah baby yang bijak. Dan juga dia sangat manja lah. Dia sangat manja. Masa Sherif dengan Sanima pun manja. Tapi Salama ni dia extra manja. Mungkin sebab dia melekat dengan Tila sentiasa breastfeeding. Sangat manja. Dan anak-anak Tila ni apa yang Tila boleh buat concludekan everything. Diorang adalah reflection ibu dan bapa. Macam mana kita tunjuk dekat diorang contoh yang baik, macam mana kita ajar diorang benda yang baik ataupun benda yang jahat. Budak-budak ni diorang dapat macam mana kita tunjuk love antara ibu Tila dan Sam, bubu and bapa. Diorang nampak benda tu, diorang capture, diorang copy, diorang paste dekat diorang punya life. Itu adalah benda yang obvious lah saya nampak. Itu antara karakter-karakter sikit baru Tila boleh describe pasal anak-anak Tila. Okey, tips Tila, kalau orang tanya Tila masa Tila anak 1 ataupun masa anak sulung lah, Tila akan bagi tips yang lain compare dengan sekarang anak nombor 3. Anak nombor 1, kita tak ada experience. Kalau nak baca buku tu macam jauh sekali Tila nak baca buku parenting kan. Dia macam sangat-sangat tidak akan terjadi. Kalau Sherry dulu dia tantrum, mungkin kita akan rasa mula-mula kita pujuk, tapi bila dia teruskan dengan tantrum dia tu, dia menjerit, mengamuk, mungkin kita pun akan turut serta ya di situ. Tapi selepas anak nombor 2, anak nombor 3, Tila belajar sebenarnya budak-budak ni diorang macam kita. Kita kalau manusia, kita kalau dewasa, kita marah, kita nak satu-satu benda kita tak dapat, kita tunjuk perasaan. Kalau orang against kita, kita akan lagi marah. Kalau orang against kita, kita akan lagi nak tunjuk perasaan. Apa yang macam ni lah, kita reflect. Okay, macam kita orang dewasa, kalau kita nak satu-satu benda, of course kita nak orang akan ikut kita. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tak dapat benda tu, kita kena cakap benda, okay, tak boleh buat macam ni sebab apa, you tak boleh dapat macam ni sebab apa. Jadi Tila lebih kepada okay, tak apa, mula kita tengok je dia. Kita tengok je dia tantrum, tengok dia mengamuk kan. Lepas tu kita explain kat dia, you adik ataupun abang tak boleh buat macam ni, sekian-sekian tak boleh. Kalau you buat macam ni, you tak boleh tahu, you berdosa tahu, nanti Allah marah. Lepas tu nanti you tak dapat macam ni, you akan jadi macam ni. So kita explain dekat dia, kita faham. Kadang-kadang diorang faham. Kita yang mak bapak yang underestimate diorang. Kita selalu rasa macam anak kita tak faham. Tapi sebenarnya bila kita explain, kita bagi sebab kenapa diorang faham. So Tila apa yang Tila buat adalah Tila tengok, ini tidak akan bagi nasihat. Kalau rasa Tila perlu bagi sesuatu, Tila akan bagi. Tapi bukan dalam semua situation Tila akan terus bagi, tak.
parenting tips okey, kalau umur yang anak sekarang kalau macam Sharif dia 6 tahun, Sarima 4 tahun, Tila dah lebih kepada bagi tahu diorang yang abang, kakak, you tak boleh buat macam ni, nanti Allah marah. You tak boleh buat macam ni, nanti you tak boleh masuk syurga tau. Kalau you derhaka dengan ibu, you tak boleh masuk syurga. You imagine kalau macam ni, kalau tiba-tiba satu hari nanti kita semua akan masuk syurga, tapi bubu and bapak go first, and then suddenly you stuck. Sebab apa you buat macam ni? You lawan ibu, you tak dengar cakap ibu, you marah ibu, so tiba-tiba you stuck, you tak boleh masuk syurga. Macam mana? So dari situ dia orang faham. Tila dah start explain dekat dia orang apakah itu syurga, apakah dia orang akan dapat kalau dia orang buat benda yang baik, apa reward yang dia orang akan dapat kalau dia orang jadi anak yang baik, anak yang soleh. So daripada situlah, sebab dalam masa sama dia orang dah start belajar kat sekolah pun, dia orang dah belajar kalau you buat baik you dapat apa, sekian. Yang Tila buat sekarang adalah itu. Kalau kata dia lawan kita, dia tak dengar cakap kita akan cakap, you lupa ke? You nak masuk syurga sama-sama dengan ibu kan? Kita nak pergi hold hand sama-sama kan? Kita nak pergi sana, kita nak buat sini sama-sama. So dia orang akan macam, yelah ibu, okey lah, I'm sorry. You takkan dapat result dalam masa seminggu, 2 minggu. Kita buat selalu. Dalam masa sebulan, 2 bulan, hampa akan nampak perubahan dekat anak apa yang dia dah start dengar cakap. Tapi dia orang kena faham dulu apakah yang dia orang dapat. Kita kena clearkan dia orang punya imagination. Okey, kalau aku buat baik macam ni, aku dapat apa? Sebab anak-anak sekarang dia orang tak ada siapa-siapa. Dia orang hanya bergantung kepada ibu bapa dia orang. So apa yang dekat dalam kepala dia orang buat baik ke, dia orang buat jahat ke, dia orang nak bersama dengan mak bapak dia orang dalam apa segala situasi. So kita includekan mak bapak dekat dalam situasi dia orang. So dia orang akan lebih jelas dan dia orang tahu, okey, kalau aku buat sekian-sekian, aku dapat macam ni dengan ibu dan bapa. Boleh makan candy banyak-banyak dalam syurga. Contoh kalau macam dekat dengan Mima, sebab Mima memang hantu candy. So dia orang akan dengar cakap. Benda tu yang Tila buat sekarang. Tips yang Tila boleh share adalah kita bagi tahu dia orang apakah kebaikan yang dia orang dapat kalau dia orang buat baik dengan mak bapak. Favorite part nanti dia terlalu banyak, tapi kalau macam untuk anak yang 7 tahun dan ke bawah, saya rasa macam bila dia orang tengok kita, bila dia orang masih mencari-cari kita, bila dia orang masih memerlukan kita kan. Anak ni dia lepas katalah umur 10 tahun, dia dah tak nak peluk-peluk, dia dah tak nak cium-cium kita, dia dah malu dengan kawan-kawan. Tapi apa yang Tila suka dalam proses menjadi ibu bapa sampailah ke hari ini, bila dia orang berlari dekat kita, dia orang say, "Bubu, I love you. Bubu, I want to jaga you. Bubu, I want to live with you forever." So benda-benda tu kita rasa macam, ya Allah. Sampaikan tahap Tila kalau scroll handphone, Tila tengok handphone anak-anak bila dia orang kecil, Tila rasa macam sedih sangat. Tila rasa macam, ya Allah, bila benda ni akan berakhir tak lama lagi. Faham tak? Dia orang akan besar, Tila dah tak ada dapat dah momen dia orang peluk, dia orang cium, dia orang minta kita hug, dia orang minta kita kiss, dia orang minta kita protect dia orang masa ketika dia orang kecil. Itu yang memang paling priceless lah. Sebab tu saya ambil keputusan untuk saya stop berlakon, sebab saya nak spend time dengan dia orang. Saya buat bisnes sendiri so that saya ada time freedom, saya boleh spend time dengan dia orang sementara dia orang masih kecil dekat rumah. So kita nampak tumbuh besar depan mata. Itu yang paling number one, yang paling kat atas. Okey, itulah sedikit yang Tila boleh share dengan apa semua, insya-Allah. Kalau dia orang nak buat lagi segmen-segmen part tu, Tila boleh share banyak lagi, insya-Allah, melalui experience sendiri. Thank you so much everyone. Siapa-siapa yang nak tahu pasal yang nak tahu lebih lanjut, yang nak lagi aktiviti dari kami, bolehlah komen dekat bawah, subscribe, like dan sebagainya. Okay? Thank you so much. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Bye. Hai, kalau tadi hampa dah dengar parenting tips, korang-korang parenting tips daripada yang lain-lain. So sekarang ni it's my turn to share with you guys.
Okay, personality anak-anak Kak Long ni berbeza, sangat-sangat berbeza. Anak Kak Long 2 orang, Zayan dengan Hara. So Zayan ni dia seorang yang extrovert. Extrovert ni dia suka bercakap. Dia kalau boleh bercakap tu, kalau ada orang nak dengar dia bercakap, dia boleh bercakap popet non-stop. Tahu. And nombor 2, Hara dia introvert. So dia lain sikit. Macam Hara ni dia lebih kepada macam malu-malu. Dia tak berapa, dia kalau dengar orang tu dia lambat panas sikit. Dia kena lama sikit kenal orang tu baru dia rapat. Tapi macam Zayan ni dia easy going, dia friendly. Macam Hara ni dia manja. Dia anak mak sikit. Okay. Disebabkan anak Kak Long dah besar, dah 10 tahun dengan 7 tahun. So dia punya zaman-zaman budak-budak dulu dah lama berlalu lah. Sebab tantrum ni selalunya dia akan start dengan umur 2 tahun. Orang kata terrible 2. Terrible 2 tu maksudnya start umur 2 tahun tu, dia dah start lah mengagam, dia dah start buat perangai, dia dah start guling-guling atas lantai kan. Macam seingat Kak Long, dulu zaman-zaman diorang pun ada juga tantrum. Macam contoh Zayan dulu, dia jenis suka macam ni. Bila benda tu dah jadi, dia nak kita rewind balik. Contohnya macam kita tengah drive kat highway, dia nampak ada signboard aiskrim. So dia nak suruh kita rewind balik, dia nak tengok balik signboard aiskrim tu. Ada lagi benda-benda yang merapu-rapu lah. So apa yang Kak Long buat, seingat Kak Long dulu, kalau budak-budak ni tengah tantrum, kita biarkan je. Kita tak payah nak marah, kita tak payah nak ajak dia masa tu sebab dia tak boleh fikir pun. So kita biarkan je. Lepas tu ada satu tips tu, ni memang betul-betul working tau. Tips dia adalah bila budak-budak ni tengah nangis, dia punya normal dia akan tengok bawah tau. Budak-budak nangis tengok bawah. So kita kena alihkan pandangan dia, kita kena tunjuk atas. Contoh macam bila dia dengan nangis tengok bawah, kita cakap, tu tengok tu ada bintang kat atas, tengok tu ada kucing kat atas, contoh. So dia akan tengok atas. Bila dia tengok atas tu, dia akan berhenti menangis. Seriously, budak-budak dia bukan boleh fikir betul ke tak. Dia cakap atas tu ada dinosaur pun dia tengok. So bila dia tengok atas, automatically dia akan diam. Dia akan macam fokus dia tu akan lari. So bila dia dah tak ingat dah yang sedih tu. Itu memang betul-betul working. Korang kena cuba. Okay, parenting tips berdasarkan pengalaman Kak Long lah. Untuk sebab anak Kak Long dah besar-besar, so Kak Long boleh cerita macam mana kita nak bagi anak-anak kita tu macam dengar cakap kita, nak bagi dia rapat dengan kita. Sebab sekarang ni masalah dia, bila budak-budak kecil tak apa lagi tau. Budak kecil ni dia macam fasa kita ajar. Tapi bila dia dah masuk macam umur-umur remaja, macam anak Kak Long kan, Zayan dah 10 tahun, dia dah nak ke arah pre-teenager. Teenager macam 13 kan. So dia dalam pre-teenager. So budak-budak ni, kita ni sebagai ibu bapa, kita tak nak tahu budak-budak bila teenager dia akan duduk dalam bilik, tak nak keluar kan. Macam dia nak asingkan daripada family. Kita nak anak-anak kita rapat dengan kita kan. So apa yang Kak Long selalu buat dengan anak Kak Long ialah kena selalu communicate. Kena selalu komunikasi. Macam Zayan dengan Hara dulu, seawal umur 1 tahun, walaupun kita tahu ni dia tak reti bercakap lagi. Dia tak boleh bercakap pun lagi kan. Tapi kita Kak Long selalu bercakap dengan dia seolah-olah kita bercakap dengan orang dewasa. Kita anggap anak kita tu orang dewasa. So apa-apa je kita cerita. Abang, what do you think? Abang, this is nice or not? Kita tanya pandangan dia. Kita kena selalu communicate dengan dia. Bila kita bertanya pandangan dia akan anggap seolah-olah dia ni penting. So budak-budak ni dia tak nak rasa macam dia terasing tau. Dan kita kena buat benda tu sampailah dia besar. Sampailah umur Zayan dan Hara sekarang, sampai umur dia 10 tahun, apa yang kita bersembang dengan dia tu, dia akan rasa dia tu penting. So bila dia rasa dia tu penting, dia akan shine. Dia akan lebih kok hang je dah.
So bila dia rasa dia tu penting, dia akan shine. Sebenarnya dia akan shine. Sebab communication is the key. Tak kisahlah dengan orang dewasa pun sama, dengan budak-budak pun sama. Kita kena communicate dengan dia. Sekarang ni masalahnya banyak ada kes-kes budak-budak yang speech delay. Nah, speech delay tu dia sebenarnya bukan masalah budak tu tau. Kita kena tengok kepada root cause dia adalah parents tak bercakap dengan anak-anak kat rumah. Kurang bercakap. Macam mana budak-budak ni nak bercakap kalau mak ayah pun tak bercakap dengan anak-anak. So kita kena selalu communicate dengan anak-anak kita, tanya pandangan dia, dan bersembang dengan dia. Itu yang kita rasa macam budak-budak ni macam alah budak-budak apa yang dia tahu. Tak. Kita kena anggap dia macam orang dewasa. Okay, favorite part of being a mom is when macam anak-anak Kak Long, diorang suka buat something surprise untuk Kak Long. Apa yang diorang selalu buat, diorang akan komplot diorang and diorang akan buat surat, tulis surat lukisan untuk Kak Long. Contohnya macam contoh kalau kita balik daripada macam Kak Long balik pada holiday ke pergi umrah, itu ada sekali Kak Long pergi umrah tak bawa diorang. So dia dah siap dah. Dah siap bila balik tu dia buat notes tau. Daripada lantai tu dia buat satu, ibu ikut sini. Ni ada tak bunga masuk kat katil. Dekat katil dia susun-susun and ada surat. Bila sakit dia buat surat lagi, ibu get well soon, I love you. Dia orang suka buat surat, dia orang suka tulis. Dia suka buat surprise. Alah benda tu benda yang sikit je saya surat tapi it's very emotional, it's very sentimental sebab kita tahu yang anak-anak kita tu memang sayangkan kita. Bagi dia, kitalah segala-galanya. So itulah favourite thing. And also, kalau birthday Kak Long last year, diorang buat macam kalau still tidur lagi tak bangun, diorang bangun awal dua-dua, diorang komplot dua-dua orang buat kek. Buat kek dalam microwave je. Bubuh lilin, ambil bunga, surprise, breakfast in bed untuk ibu. Macam itulah. Okay, so itulah dia sebuah sedikit parenting tips daripada Kak Long berdasarkan pengalaman Kak Long sendiri. So, hopefully ada benda-benda baik yang korang boleh ambil, dan kepada newbies mom, korang boleh gunakan tips-tips yang Kak Long cakap tu because that one is from my own experience. Kita tengok pula siapa selepas ni. Macam terpaksa lah, tapi tak apalah. Hi guys, I am Melvina Melvin, maksu to all of my niece and nephews. Ramai tau, mereka semua 8 orang, termasuk Saif. Okay, tapi tak apalah, kita start daripada Zayin. Zayin anak Kak Long, which is sulung lah, anak buah baby yang sulung. Dia special sikit lah sebab sekarang kan dia dah besar, dia pun dah darjah 4. Dia tak ada macam perangai sangat, tapi dia punya bila dia tapi dia kata macam Zayin sekarang dia macam unproblematic lah, tapi bila dia muda-muda macam budak-budak macam tu bayar-bayar pia, mungkin dia ada sedikit macam biasalah budak-budak kan, dia akan ada macam tantrum. That's normal for kids. Like I pun ada macam tu juga dulu I pun tantrum juga, biasalah kan. Okay, so adik dia pula Hara. Okay, Hara I would say sampai lah ni she's a drama queen. Okay, I rasa dia macam terpaling drama lah daripada semua anak-anak buah I. Sebab dia perempuan kan, so dia macam dia punya drama tu memang gila-gila punya. So anak Tila pula, anak sulung dia Sharif. Sharif tu dalam family Tila dia agak rare breed lah orang panggil. Dia macam sangatlah rare sebab dia akan buat benda-benda yang macam unpredictable gila. Contohnya macam hampa tahu lah kan, dekat TikTok kan banyak konten-konten pasal dia kan. Lepas tu sekarang dia macam kerek sikit bila nak dah masuk sekolah, masuk tadika baru dah 5 tahun. Tapi dia macam kerek. Dia macam dia ingat macam dia dah akhir balik gitu. Lepas tu kalau adik dia pula Mima I can say dia macam pendiam.
macam Syifa cakap, dia pernah cakap dalam TikTok, Mima is the only hope for their family lah. Sebab macam nampaknya macam Mima tu macam salah satu anak, macam sangat anak Mitali, sebab dia macam diam, pendiam. Lepas tu dia macam turut je mak dia buat apa. Tapi bila dia datang moodnya macam okay, I don't want to do this, macam okay, I don't give a F, macam tu. So macam bila dia kata dia tak mau buat juga benda tu. So yang paling sulung sekarang, yang tu Mima. Okay, yang paling bongsu is Salama. Salama ni dia macam antara semua cousin dia paling low key. Faham tak? Dia paling macam low key. So macam dia anak ketiga, lepas tu dia macam krik-krik sikit, tapi actually dia okay je. Salama tak ada banyak masalah pun, so dia macam unproblematic and unbothered sikit. So tu je lah untuk keluarga Syatila. Kita berbalik kepada keluarga Syida. Okay, Syida, anak sulung dia adalah Pia. Dia ada kat sini. Pia, come here. Safira, come here. Pia is anak sulung for anak Syida. How old are you, Pia? Pia is 3 years old kan? Pia is 3 years old. Pia ni dia okey je. Kadang-kadang dia macam biasalah kalau perempuan anak buah besar-besar ni makan drama queen, kan? Bila mengaku. Lepas tu kadang-kadang dia macam choosy sikit. Kadang-kadang lah ni Danny suka gila bersiap-siap. Contoh kalau makcik-makcik dia duk make-up kan, you pakai apa tu? Lepas tu mascara, member pun nak pakai mascara. Lepas tu kalau kita kata jangan make up, nanti buruk sebab you kecil-kecil lagi. Lepas tu member nangis sebab dia nak pakai make up, kan? Dia setiap minit dia akan touch up mascara. Orang touch up lip matte, dia touch up mascara. Lepas tu adik you is Sarah Sajeda, second child. Okay, you know what? Second child is like macam second child syndrome lah. Memang pelik-pelik. Yang tu yang paling rare breed dalam dia punya family. Sangatlah pelik. Kakak panggil Jeda kak. Go panggil Jeda. Jeda ni dia macam unpredictable. Every action yang dia buat sangatlah tiba, dan juga macam dia akan buat benda-benda yang pelik-pelik. Dia akan lompat sana, lompat sini. Habis tu memang sampai kita tak boleh nak tangkap dia mana-mana. Bila kita tangkap dia dekat situ. Lepas tu dia dekat atas. Lepas tu dia main tangga saat kita nak panggil dia. Bila hampa tengok muka dia tu pun hampa dah tahu dia naughty nak mampus. Mana je dah? Lena ke? Habis tu kan anak-anak Syida, dia dua ekor memang kaki Lena. Masuk kereta ke apa, kena aircon sejuk, Lena ada 2 ekor. Mana je dah? Lena juga. Dia tengah hari ke petang dia memang kena Lena. Kalau dia tak Lena, dia akan cranky. Lagi siapa lagi? Okay, Saif lah kot. Saif baru je 30 hari hidup atas dunia ni. So macam tak ada apa-apa pun. Nothing is about Saif. So nanti kalau macam dia umur setahun, nanti mungkin ada lah kot memori pasal dia. Favorite part of being a maksu, okay? I think it's quite chaos. Macam agak kadang-kadang tak tenteram juga jadi maksu ni. Sebab macam kadang macam maksu kalau berkumpul. Lepas tu actually jadi maksu ni is quite macam bring colours into your lives, you know. Sebab macam you banyak anak buah, anak menakan kan. I think it's quite good to be a maksu because I love all of my anak buah. Okay, tu je sesi kita hari ni. So, kalau nak describe mereka sekok-sekok 8 orang, agak makan masa. Tapi tu je kami nak kata. Bye guys. Macam kami ni, kita kan dah bertahun-tahun jadi ibu. Betul. Kan. Kita dah bertahun-tahun kan. Aku paling senior lah. Ya, bertahun-tahun anak pun ramai alhamdulillah. So, tips daripada kita orang ni utamakan. Boleh dengar. Boleh dengar dan boleh ambil, boleh petik, boleh makan cicah garam ke belacang ke tak kisah. Tapi daripada